Hello guys, welcome back to my channel. Alright guys, so hari ni kita nak menunjukkan cara-cara kita nak overhaul enjin kipas. So ini adalah sambungan daripada episod yang kita keluarkan enjin tu daripada body. So ni adalah enjin dia yang kita dah letak atas stand yang kita buat ni gunakan kayu. So barang-barang yang kita keperluan untuk kita buka spana ni kita dah standby kan. So kat sini ada dia. Kita ada gun, kita ada box 17, 810, leper. So ni kita buat standby ya, 10, anchor 12, 14, impact, mati impact untuk buka bong nanti. T8, T10 ni saja ya buat standby, hammer dengan gun. So akan ada lagi barang-barang lain seperti test pen ke apa ke untuk kita memudahkan kerja ke kan. So itu adalah keperluan yang kita perlu pakai lah. Sekarang ni jom geng, tak apa membuang masa, kita buka enjin ni. Okay geng, so first kali ini adalah enjinnya. Yang kita perlu buka untuk bogelkan ni, kita perlukan buka dia punya ni lah, getah cover intake ni. So yang ni yang paling penting untuk kita, kalau tak ada serabut macam ni lah. So kat sini kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nut kat situ. So kita menggunakan T8. So jom lah kita buka. Kejap lagi dia lambat. Baik kita buka je. So ni kita buka. Dia nak buka ni korang kena ni lah. Korang nak buka terus ke ataupun korang nak buka silang ke, itu terpulang pada korang. Nak ketat nanti je dia ada cara dia sikit. Untuk buka ni korang buka je. Macam ni kita buka nut ni macam saya cerita biasa lah. Bila kita buka ni korang kena ingat ataupun korang kena asingkan. Tapi selalunya kalau original dekat intake ni, orang panggil revolve ni, dia menggunakan nut yang besar 8 warna hitam lah. Itu selalu dia benda ni selalunya orang tertukar. Orang tertukar yang dekat blok. Blok dia macam ni juga tapi dia warna chrome. So yang dekat revolve ni dia warna hitam. Tu kadang orang tengok lebih kurang je orang tertukar kadang. Tapi kalau macam korang dah cam, nak dia memang warna hitam lah. Macam ni memang warna hitam. So geng, kita buka ni, asingkan dan tarik dia keluar. Bawah ni dia ada untuk tuti. Kita kena buka dia punya klip ni menggunakan pelayar. Korang kena cabut yang dekat sini, turunkan dia dan korang tarik antara hose tu dengan dia punya intake tu. Okay, macam dia masuk kan, korang cabut je dengan hati-hati . So dekat sini kita terlupa satu lagi lah. Korang kena ada pelayar. So ni kita buka, letak kat bawah dia. Lepas tu korang pegang yang dia punya tu, korang gerak-gerak sikit. Macam tu dia. So ni nanti dia akan cabut macam ni lah. Ni kat sini boleh pisah antara dua ni. So tak apa, kita buka dulu, check. Okay, dia punya revolve cantik, tak ada kebocoran. Sebab dia punya hitam ni, nampak dia punya hitam ni keliling ni cantik. Kat sini tak ada kesan bocor. Dia kalau ada kesan bocor ataupun pecah, dia ada crack lah. Tapi manakan ni dah lama, seeloknya tukar baru lah ni. Baru rasa fresh kalau tak buat apa kita nak servis kan. So ni kita asingkan dia tak tepi dulu. So perkakas ni boleh lah letak. Tadi tu nak tunjuk kan, ni dah tunjuk apa benda nak kena pakai tu, dia tak tepi lah. So kita nak pakai bekas tray ni. Okay, so next process, selalunya kalau macam saya suka buka yang ni lah, dia punya belah magnet dulu. So kita boleh terbalikkan, tegakkan dulu. Lepas tu ni kita buka dia punya magnet. Magnet ni dia menggunakan nut 17. So korang kena ada box lah, box 17. So ni korang buka
Okay. So kita dah buka. Lepas tu dia ada satu lagi tool tau. Dia macam orang panggil kat sini special tool. Alright gang, so ni adalah special tool. Bukan special lah, dia sama macam wave. Lepas tu adalah motor-motor lain yang menggunakan trip macam ni. So memang untuk RR. Ni kau masuk je. Masuk sedalam-dalamnya. Yang ni kau buka dulu. Ni korang masukkan agak-agak dalam lah. Dia jangan masuk separuh tau. Nanti masuk separuh nanti dia punya loose lah trip tu kan. Nanti banyak kerja. So ni bila kau dah macam ni korang ketuk lah. Pegang ni kau ketuk je. Ni agak ketat sikit ni. Jadi, kalau ada gun dia tembak pakai gun je. Ni susah sikit. Tu dia. Ni magnet dia dah cabut. So kita buka lah. Magnet ni saya suka buka awal sebab dia memberi function dekat saya. Function apa tau? Contoh dekat sini ada key. Dekat magnet ni ada satu key yang bentuk besar. So kita boleh letak kat sini. Tak adalah benda tu hilang. Benda-benda penting yang selalu hilang kat bengkel ni memang saya akan letak dekat magnet ni lah. So magnet ni saya letak tepi. Okay. So next proses saya akan cabut dia punya ni. Sensor gear dia yang daripada bong tu, bong gear. So ni kita boleh cabut dulu, memudahkan kerja korang, bagi clear sikit lah. Tak ada nampak sekabut. So ni adalah sensor gear. Ini pun dah keras lah ni. Motor tahun lama. So macam-macam lah. Alright gang. So next proses kita cabut dia punya pump tuti. Dekat sini kita ada nampak menggunakan T8. So ni korang boleh buka. Korang pegang batang yang ni. Pastikan korang pegang. Takut nanti dia terikut, dia patah. Ni kan barang lama. Takut kejap lagi ropot. Okey. So kita dah buka. Yang ni pun penting. Sebab apa? Sebab dia punya ni ada lubang untuk tuti tu masuk. Memang kena berhati-hati. Kita letak dekat magnet. Alright gang. So dekat sini kita kena buka lagi dua menggunakan impact, menggunakan mati impact untuk korang buka yang dalam ni. Alright gang. So ni adalah mati impactnya. Korang masuk kat sini dekat pump tuti tu. Korang ketuk dulu. Okey. Lepas kita menggunakan mata impact. Kita menggunakan impact lah. Dia dah ada mata, mesti ada impact. Kalau tak, mata saja menggunakan T8. So lagi best guna impact. Ketuk sampai pusing. Alright. So ni kita buka. Ni adalah nut dia lah. Nut dia ni sama macam nut puzzle RR, tapi nut puzzle tu dia ada washer. Untuk tuti ni dia macam ni, tapi dia tak ada washer. So korang kena ingat benda ni geng. Letak tepi pump tuti ni. Korang congkak slow. Alright geng. So ni adalah pump tuti. Kalau korang tengok video yang lepas, untuk kita cabutkan kabel tuti tu, yang saya cakap dia kepit tu, dia akan kepit kat sini lah. So ni yang saya suruh kepak tu, untuk lock dia punya kabel tuti tu, untuk tarik dia ke atas. Alright geng. So pump tuti kita dah cabut, letak tepi di sini. Kita dah nampak, boleh kita kata atas dengan tepi ni kita dah buka. So kat sini kita ada ni, ada dia punya cover balancing. So alang-alang tu kita buka je lah terus menggunakan T8. Ni korang buka. Korang kena ingat sebab dekat RR ni dia punya nut yang panjang macam ni. Okey. Nut yang panjang macam ni dia ada 5 sahaja. So 4 di sini dan satu lagi dia duduk di belah casing kanan yang duduk dekat water pump punya tu. Kejap lagi kita tunjuk. Okey. So korang ingat, yang ni ada 4. Korang letak je tepi. Lepas tu geng, yang kat sini korang nampak satu Allen key tau. So Allen key ni korang kena buka dulu sebenarnya. Okey, bila korang dah buka Allen key ni, ada washer tembaga. Korang letak tepi dulu. Okey, yang korang ambil 4 batang tadi tu, korang masuk dekat dalam yang korang buka Allen key tu.
Lepas tu korang ketatkan. Bila korang ketatkan, nanti benda ni, cover ni dia akan naik. Benda ni ibarat jack lah. Dia jack benda tu bagi naik. Ini adalah function yang sebetulnya lah. So geng, cover ni kita dah cabut. Pastikan korang jangan lupa lah. Jangan lupa apa? Jangan lupa cabut dan letak washer tadi, Allen key. So letak balik. Letak nanti nak pasang baru ketatkan. So geng, ni adalah tadi kita letak. Okey geng, so belah sini boleh dikatakan dah settle dulu. Kita beralih kepada sebelah pula, belah mangkuk clutch ni, belah casing clutch. Okey geng, so ni macam biasa lah. First kali korang kena buka dulu dia punya keliling ni. Keliling ni tak silap saya ada 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya betul, ada 10 geng. Okey, so yang saya cakap yang panjang tadi tu, dia duduk dekat sini. Kita tak percaya, kita try buka. So sebenarnya korang buka enjin RR ataupun enjin kipas ni, dia sama sebenarnya, macam lain. So ni adalah yang panjang tadi. Ini ada yang 4. Dia lagi panjang pada sebatang ni. So korang kena ingat dulu lah. Takut nanti korang nak pasang, korang lupa. Okay, kita sambung balik. Enjin RR ni sebenarnya dia sama je macam enjin kipas. RR dengan kipas sama. Bezanya adalah super kit. So ada yang bertanya kat kita, bang, apa maksud kit? KIPS. Apa maksud KIPS? KIPS ni dia sebenarnya nama dia Kawasaki Integrated Power Valve System. Tu KIPS, Kawasaki Integrated Power System. Tu yang di short form kan menjadi KIP. So apa beza enjin kipas ni dengan enjin RR? Okey, enjin kipas ni dia menggunakan nama KIP sahaja. Tapi enjin RR dia menggunakan nama Super KIP. So integrated tu adalah dia punya ni lah. Maksud apa tu? Macam apa nama dia? Dia pun nak translate pun susah lah. Integrated tu korang sila Google lah. Dia punya jangkaan sistem power valve. So integrated ni memang dia sesuai lah. Okey, dia macam Yamaha dia ada YPVS, Yamaha Power Valve System. Dia tak ada integrated sebab dia menggunakan elektronik. Macam enjin Kawasaki ni dia menggunakan sistem mechanical. Bila RPM dia naik pada 6000 ataupun 7000, power valve ni dia akan beralih. So dekat situ dia ada berlainan lah. Orang cakap dia punya sistem tu ada dua. Dia ada low RPM dengan high RPM. Itulah maksud integrated tu. So ni kita buka. Beza dia pula casing kipas ni, dia punya power valve dia ni tertanggal tau. Tak percaya kita tengok ni Dia memang boleh cabut ni. Macam RR dia semua melekat dekat ni. Macam enjin Super KIP, dia memang melekat dekat casing. Tapi enjin KIP ni dia boleh tanggal. Kadang-kadang susah juga nak cabut. Alright guys, so ni adalah dalam dia. Ni yang saya cakap boleh cabut tu, gigi PV dia. So ni dia memang agak sukar sikit. Dia tak macam Super KIP punya. Kalau Super KIP benda ni dia memang melekat, so dia tak akan tanggal lah. Yang ni dia tanggal. Ni dia punya power valve memang lain. So kita tak tepi dulu, nanti kita akan bercerita lah pasal dia. Alright geng, so ni adalah enjin dia bahagian dalam. Kita selalu akan buka dia punya mangkuk ni dulu lah. Mangkuk KIP ni pun dia ada beza juga dengan mangkuk Super KIP. Nanti kita akan tunjuk apa beza dia. So ni kita buka. Okey guys, so susunan kat sini kalau nak ikutkan, dia ada silang tau satu. Bila dia pakai full tegak macam ni, dia akan dapat masalah. Nak free gear tu susah. So bila dia ikut benda yang betul, 5 tegak, 1 ni silang. So kat situ dia boleh menyenangkan korang nak free gear. Mana korang yang selalu
ada masalah bawa motor, lepas tu korang nak free gear tu susah. Tiba-tiba dah sampai rumah ke, tapi gear susah nak free, kena matikan enjin dulu baru boleh free. Tu korang check dululah korang punya mangkuk kelas ni, cara korang letak clutch plate tu macam mana. So ni kita dah buka 4 biji, so kita tarik ni. Okay gang, so kat sini kita ada dia punya bong ni, dia punya batang sub ni dengan bearing. Bearing ni senang je nak cabut. Ni, so ni adalah dia punya cover. Alright gang, so clutch plate ni yang macam saya cakap tadi, kalau semua dah tegak, pastikan satu ni dia duduk macam ni, terasing. Bila dia duduk terasing, korang senang nak free gear. Lepas tu bila korang beli clutch plate tu, seeloknya korang carilah FCC ataupun original lah. Sebab original pun dia memang datang daripada FCCI macam tu. So elok korang pakai yang tu pada korang beli yang lokal-lokal kan. Takut dia adalah masalah dia. So korang kena kaji-kaji lah benda tu. Yang ni kita buka je dulu. Yang ni pun dia punya clutch plate pun lama sangat dah ni. Dah macam ni jadinya. So seeloknya tukar baru ni clutch plate. So dalam ni dia ada washer dia. Mungkin ada yang tertanya, bang, kalau macam mangkuk clutch plate ni, kalau kita pakai semua besar boleh bang? Boleh sebenarnya. So kat sini dia ada 6 biasa. Biasa tu macam ni lah, kita tunjuk sikit. Biasa macam ni. So ni adalah yang kecil. Yang kecil ni dia duduk belah dalam. Bila dia duduk belah dalam, dia perlukan benda ni. Nampak dia akan duduk kat dalam. So benda ni ada 2 keping lah. Satu tegak, satu lagi sengit. Ada macam function spring lah. Tapi bila korang pakai semua besar, korang tak perlu pakai yang kecil tu. Ok geng, so yang ni kita dah cabut. Sekarang ni kita nak cabut dia punya mangkuk clutch ni pula. Mangkuk clutch kita cabut dulu. So ni kena hati-hati lah. Takut makan tangan. Terlalu banyak makan tangan. So ni kita pakai 17, kita buka balancing dia. Okay, lepas tu kita buka dia punya prime gear. Okay, ini kita dah buka 3 nut tadi tu. Ni 17 dengan 22. So kat sini ada washer, dekat sini ada washer, dekat sini pun ada washer. Inilah yang kita buka tadi tu geng. Okay, so next kita cabut, kecaikan dulu. Ni mangkuk clutch dia punya bahagian dalam. So dalam ni ada washer. Washer ni dia berbentuk dia special sikit lah. Dia memang ngam-ngam untuk batang tu. Batang orang cakap apa? Batang jabok tu. Dia memang ngam-ngam untuk lock benda ni. Alright geng. So dekat sini mangkuk clutch kip dia memang berbeza sikit pada dengan RR punya. Untuk model kip ni, dalam ni dia ada tembaga geng. Dia ada tembaga, dia tidak menggunakan bearing lah dekat sini. Selalu kalau super kip punya enjin dekat dalam ni ada bearing, tembaga ni tak ada. Okey, lagi satu, untuk kip dia full rebate. Dekat sini dia rebate. Kalau macam super kip dia ada spring. Dia ada spring, dia ibarat macam slipper clutch lah. Ni macam hyper clutch macam tu. Slipper clutch dengan hyper clutch tu nanti korang boleh kaji dekat Encik Google. Alright geng, so ni kita cabut dia punya kick starter. Spring ni korang congkel dia. Okey, lepas tu korang boleh buka benda ni. Kat sini korang kena ingat dekat kick starter ni ada satu washer nipis tau. Satu washer ni. Washer ni bila korang nak pasang nanti korang kena ingat, kena ada benda ni. Masalah dia bila tak ada benda ni, korang nak kick tu dia macam pelik sikit lah. Kadang-kadang dia kena, kadang-kadang dia tak kena. Gitulah. So ni adalah gigi pump tuti yang plastik ni. So ni adalah transfer daripada kickstarter ke mangkuk clutch untuk hidupkan dia, untuk hidupkan motor tu. So ni kita kena buka dengan klip yang ni. Alright geng, so ini kita congkel dulu klip menggunakan test pen ni. Ni kita kena pegang sini, takut terpelanting. Nak cari pun masalah benda ni. So sini ada klip. Bila kita tarik gigi tuti ni, plastik ni, kita dapat satu longkang dalam ni. Dia ada sub kat sini. So ni lah
yang lock dia. So dua barang ni pastikan letak dekat magnet. Saya cakap letak kat magnet supaya tak hilang lah. Benda tu memang selalu hilang. Dia kecil, mana nak nampak. Okey gang, so ni kita menggunakan ni klip ni. So ni adalah klip dia. Yang ni pun selalu juga hilang sebab dia kecil. Letak dekat magnet. So bila kita dah cabut gigi ni, dia ada satu lagi klip bahagian dalam dia. Supaya gigi ni, klip ni dia macam duduk awal dengan akhir. Gigi tu tengah, dia tak kena permukaan ke apa. Sebab benda tu perlu untuk start sahaja. Okey geng, so ni kita dah boleh cabut dah. Dia punya balancing ni. Bila kita cabut, dekat balancing ni dia ada satu key tau. Dia ada satu key kat sini. Key ni pun korang jangan tak terperasan lah. Dia ada key yang besar ni, korang letak kat magnet. Ni masalah sikit. Yang ni kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Yang ni primary gear ni. Senang, ikut luck lah geng. So ni ada primary gear dia. Kat sini pun ada laluan longkang untuk key dia. Kat sini pun kita ada dapat satu key. Alhamdulillah, motor ni memang senang nak buka. Sini. So kalau dia ada beza luar dengan dalam. Dalam dia bahagian longkang macam ni, luar dia rata. Lepas tu dia punya primary gear ni nanti dia duduk kat atas macam ni. Saya pernah dapat motor, orang tu letak terbalik macam ni. Longkang ni belah luar. Bila dia tak terbalik, yang sini habis ni, motor jadi berat. Dia laganya casing ni, hancur, makan modal. Kita buka yang ni dulu. Korang nampak tak ni? Yang macam spring-spring ni boleh gerak-gerak ni. So ni kita buka menggunakan spana T10. Buka sikit je, jangan buka banyak. Kalau nak buka habis pun boleh. Lepas tu kau congkel bagi dia jatuh dulu. Macam ni bagi dia jatuh. Nampak? Tu dia jatuh ke bawah. Bila jatuh ke bawah, korang boleh lah buka. Saya panggil ni bunga. So ni korang boleh buka menggunakan impact lah. Bunga gear saya panggil dia, sebab dia melekat dekat bong. So ni kita buka agak kiri. Kita buka bunga ni. Benda ni memang ketat sikit. Sebab tak silap saya, dalam tu macam ada lock tight lah. Takut lagi korang main gear tercabut kan. Benda ni korang check dulu. Saya pernah masuk gear tak ada. So sini ni adalah dia. Pun selalu hilang juga. Dia macam special jugalah sebenarnya. Saya buat special ni memang saya akan tinggalkan dia dekat magnet lah. So dekat bunga ni sebenarnya ada satu key lagi. Key dia ni bersaiz kecil. Dia punya saiz ni sama macam dekat magnet tadi. So RR ni dia ada dua jenis key lah. Satu key besar, satu key kecil. Sekejap saya tunjuk Okey. Okey geng. So ni adalah dua key yang ada pada enjin RR. Dua besar ni, dua kecil. Yang kecil ni dia duduk dekat bong bunga tu, bong gear tu dengan magnet. Yang besar ni dia duduk kat primary gear dengan balancing. Korang kena ingat ni. Yang ni kalau hilang sakit. So geng, bila kita dah buka, kita congkel ni. Ni. Ketam ni. Ketam level gear ni. Korang daripada bawah tadi tu, korang tolak guna jari macam ni. Dia naik macam tu. Alright. So ini kita dah cabut. Dekat sini boleh dikatakan 100% kita dah buka dekat sini memang kita dah buka habis. Dah tak ada bersangkut paut. Cuma tinggal kat sini dia punya bush. Dekat oil seal ni dia ada bush. So tu biar dulu. Kita beralih di sebelah kiri balik. Dia kiri kanan kalau bawa motor ni. Alright guys. So bila kita dah balikkan di sebelah kiri, macam biasa lah, kita buka keliling ni. Buka semua ni lah. Okay, jom kita buka dulu. Ni dia kena berhati-hati sikit. Saya selalu pakai kaki je kan. Buka semua. Ni korang buka sikit-sikit boleh. Korang nak buka habis pun boleh. Nak buka silang-silang ke, nak buka rapat-rapat ke, itu terpulang lah. Saya kalau buka pasang memang selalu silang-silang. Takut dia punya permukaan tu rosak nanti. Kita tak tahu.
So bila semua dah longgar, barulah kita buka macam biasa, geng. Macam biasa. So ni pun korang kena ni lah, korang kena ingat lah, sebab dia ada panjang pendek. Dia pelik-pelik sikit. So seeloknya kalau macam baru-baru nak overhaul tu, korang asingkan lah. Ni sebelah kiri, yang ni sebelah casing kanan punya, ni belah blok, yang ini belah head, yang ni belah revolve. So korang seeloknya macam tu lah. Sebab kita awal permulaan nak belajar, kita tak berapa ingat sangat kadang-kadang. So seeloknya memang kita asing-asingkan. Bagi yang baru-baru lah, kalau macam dah pro tu, korang letak dalam satu kotak tu, kalau tergabur pun pasang balik boleh ingat. Macam tu. Gitu kata Jai. So ni semua kita dah buka. Okey geng. So semua skru ni kita double check balik. Semua skru ni kita dah buka, tak ada yang tertinggal kiri atau kanan. Klip semua dah cabut. Okey geng. So dekat enjin RR ataupun enjin Kip ni, enjin Kawasaki ni, korang nampak tak? Dekat bahagian bawah ni ada dua bahagian yang berlubang, di sebelah depan dan di sebelah belakang. Apa function dia? Okey geng. So kita nak cerita kat sini, benda ni sebenarnya untuk korang masukkan lepe ataupun apa tau. Korang masuk, korang congkel sikit. Ni dua ni. Tapi selalu saya buat benda ni macam ni lah. Macam tu. Tadi saya nak tunjuk kat korang Okey, kita congkel sikit. Macam tu. Korang dengar bunyi dia. Kak, ni tu kan. Okey. Terus korang kena main lah. Dia seeloknya ada dua. Senang. Alright kan. So bila kita dah congkel-congkel, benda ni kita dah boleh buka lah. Ni kadang-kadang dia sangkut sikit dekat bahagian gearbox. Okey. So ni dia. Kita dah buka. Mantap lagi. Cuma kotor je lah. So ni kita letak tepi dulu. Okey, ni dia punya batang tuti dia, yang kita buka gear plastik tadi tu dengan klip, dengan batang sub tu. Ni adalah dia. First kita check dia punya gearbox dulu. Kita tengok gigi 56. Okey. Ni pun masih dia punya. Dia berlubang macam ni. Kalau macam enjin super Kip, dia tak berlubang macam ni. Dia full. Agak susah sikit kadang-kadang nak masuk kalau dalamnya ada minyak. Tapi yang lubang ni selalunya orang beli KAZ, dia akan dapat macam ni lah. So geng, ni ketam dia nampak cun, perfect. Ni saya panggil dia bong gear. Okey. So kita tengok dia punya gear dulu. Selalu kalau enjin super Kip ni, dia memang masalah dekat dia punya gearbox 56 lah. Kip ni jarang lah selalunya kalau dia macam gearbox ni. Tapi kita try buka dulu. Tengok 56 dia. Lima dia cantik. 5 dah ada makan sikit saja, tapi boleh pakai lah. Macam ujung-ujung dia ni lah sikit lah. Tak ada sangat. Boleh lah pakai. Kalau ada bajet tu baru tukar lah. Macam ni pun 5 dah ada makan sikit. 6 dia cun. Okey. Lepas kita dah buka tu, baru kita cabut dia punya crank ni kan. Crank nama dia, crank. Crank ni kalau kita nak buka, korang jangan ketuk macam ni tau. Kalau korang ketuk, dia punya trip ni haus tau. So kalau korang ada dia punya special tool, korang boleh masuk, baru korang ketuk. Lepas tu kita tengok dia punya bearing tu melekat ke tak dekat casing enjin ni. Kalau macam dia punya bearing tu melekat, cantik lah. Tapi kalau macam dia terikut sekali dengan dia punya crankshaft, tu maknanya dia dah out dah tu. Dekat sini pun kalau kita tengok, oil seal ni bergerak sekali kan. Oil seal dia bergerak sekali. Itu adalah punca dia lah. Punca tuti dia masuk sekali, leaking dekat bahagian mat tu. So geng, saya nak buka dulu dia punya crank. Okey geng, so dekat sini kalau kita tengok, ni dia. Bearing dia melekat dekat crank. Oil seal dia pun sama je, ikut sekali tadi. Kat sini kita mendapati lah, ni dia punya dalam ni, rumah bearing untuk Kip ni, dia dah haus. Lagi satu perbezaan dia antara enjin Kip dengan enjin super Kip, dekat
keliling ni, kalau macam enjin Super Kip, dia ada satu lagi lapisan besi tau yang kita akan nampak dekat sini tebal. So yang kip ni dia macam Y-Suku, macam RZ, macam 125. Dia daripada bearing dia terus ke sini. Dia tak ada cover keliling dia. So memang cepat makan. Ini sepatutnya kena buat lah. Kita boleh convertkan dia masuk pada besi tu. Macam enjin Super Kip, kita boleh buatkan dia. Tapi harga agak keras. Satu ni dalam 70 lebih ke 80 lebih macam tu lah. Untuk kita lay balik benda ni, kita masukkan yang baru dan kita fitkan untuk bearing ni, supaya bila kita buka, bearing tu tak melekat macam ni. Ni pun nanti kita nak pump rod baru. So ni adalah cara kita buka overhaul engine kipas. Alright gang, so itu adalah cara-cara yang kita buka enjin kip ni lah. Dia sama je macam enjin Super Kip. So beza dia ada sikit-sikit saja, macam mangkuk clutch, dia punya crank. Crank dia kita boleh nampak macam RZ lah. Dia macam ni. Kalau Super Kip punya enjin, crank dia ni full. So kat sini korang nampak Allen key lah. So memang dia beza. Untuk track sesuai, kalau pakai kip ni, untuk highway seloknya pakai yang RR lah. So ni pun beza dia tadi yang kita cerita tu, dia punya ada besi tu. Nanti kita tunjuk yang kita dah buat nanti. Alright. So mangkuk kelas ni semua kita akan cuci lah. Alright gang. So ini adalah cara overhaul kita episod 2. So episod 3 nanti kita akan ceritakan pada korang apa benda yang kita nak buat supaya enjin ni nampak seperti baru. Macam dia punya casing ni, memang kita akan buat dia punya rumah ni, kita buat. Lepas tu kita pergi hantar water blast, bagi dia sempurna. Lepas tu kita pump road dan lain-lain lagi lah, macam class speed ke apa benda semua. So tu tunggu di next video. Kalau saya cerita sekarang tak syok, korang kena saksikan dalam episod yang ketiga kan. Itu adalah sedikit sebanyak cara saya yang korang boleh tiru ataupun korang boleh belajar. Yang salah datang dari saya, yang betul tu nanti kita perbetulkan lah. Okay gang, so jumpa anda di next video. Jangan lupa subscribe gang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.